Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendakwah cilik dalam bidang Al-Quran yang mahir bertaranum dan juga bersyarah. Dan kita kembali lagi dalam pendakwah cilik musim yang pertama. Dan kita dah pun masuk minggu yang kelima, Alhamdulillah. Dan minggu ini kita akan bersama dengan 9 orang peserta sahaja. Minggu lepas kita telah saksikan penyingkiran adik Haris yang telah pun meninggalkan kita, dan kita masih berbaki 9 orang dan mereka akan teruskan perjuangan pada minggu ini dengan tema dan juga cabaran yang berlainan. InsyaAllah kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pihak juri. Yang pertama sekali saya perkenalkan Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman selaku juri tetap akan menilai dari sudut Al-Quran, tajwid, fasahah, suara dan juga taranum. Baik, kita bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Ustazah juga akan bersama-sama menilai dari sudut Al-Quran juga, tetapi dari sudut kefahaman ayat. Kita juga ada juri jemputan untuk hari ini, juga seorang yang luas pengalamannya dalam bidang Al-Quran dan juga taranum khususnya, Ustaz Hassan Adli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, minggu ini seperti biasa 2 tugasan. Kalau minggu lepas taranum Hijaz, minggu ini taranum apa Ustaz Tarmizi? Minggu ini tugasan adik-adik ialah taranum Nahwand. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan teruskan dengan peserta yang pertama, Faris Hakim Muhammad Nasir. Kita persilakan Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman untuk menyampaikan soalan kepada Faris. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fakhrul. Sila surah Al-A'raf bermula dari ayat 104 dengan tarannum Nahawand. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tadi menceritakan tentang bagaimana kesombongan Fir'aun terhadap Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah yang wajib dan menyatakan yang sebenarnya tentang Allah. Maka lepaskanlah kaum Bani Israel." Tapi Fir'aun berkata, "Tunjukkanlah akan keberanianmu." Lalu Nabi Musa AS melontarkan tongkatnya, lalu menjadi ular yang sangat besar.
tangannya menjadi cahaya yang bersinar-sinar. Inilah mukjizat Nabi Musa AS yang dituduh oleh Fir'aun dan dikata sihir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Muhammad Faris Hakim. Di permulaan bacaan adik tadi okeylah, adik menggunakan tabaqah yang tinggi sikitlah. Cuma adik tukar tali suara tu kan. Contoh, fa'arsil, tapi tu fa'arsil ma'iya bani. Dia jadi dah turun satu tangga. Jadi bila adik turun tangga tu, bila adik buat qarah lagi tenggelam. Tapi adik kontrol, selamatlah qarah tu tak tenggelam. Dari segi tajwid, illal haqq, hati-hati itu qala akbar tu sabdu dan adik waqaf kat situ. Kemudian dengung qala in, kurang jelas. Kemudian satu lagi qala al mala'u min qaw, kurang jelas juga, ikhfa kat situ. Dan Ustaz nak tanya, adik tadi saja mula ayat 105 ke ter? Ter. Okey, sebabnya Ustaz minta tadi soalan bermula ayat 104 kan. Okey. Mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Lontaran suara adik memang jelas. Cuma ia perlukan paduan kepada lontaran intonasi yang yakin. Tadi adik mula dengan agak nampak gentar. Tapi adik memberi ubatnya kepada penonton. Bila kita gentar, ubatnya adalah just do it. Tahniah. Buat aja Apa pun tahniah. Terima kasih kepada Faris dah lepas satu tugasan untuk minggu ini. Silakan Faris untuk mengambil tempat anda. Baik, selepas ini kita akan saksikan peserta seterusnya. Tapi kita nak relax kejap dulu, bagi dia orang bertenang. Kejap dulu dapatkan angin lagu Nahwan. Macam mana bunyi Nahwan? Bismillahirrahmanirrahim. Selepas ini, pendakwah cilik, penggerak generasi milenial. Kembali dalam pendakwah cilik 2016, penggerak generasi milenial. Masya Allah. Baik, kita dah pun mendengar peserta pertama tadi. Subhanallah, adik Faris, dan saya nampak kat belakang tu peserta yang kedua dia dah bersedia. Silakan Ustaz Tarmizi untuk soalan. Sila baca surah Maryam bermula ayat 22 dengan menggunakan tarannum Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانبتزت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam telah melahirkan anak tanpa disentuh walaupun seorang lelaki. Tetapi dia mengandungkan Nabi Isa alaihi salam.
Maryam berasa sakit ketika ingin melahirkan Isa. Lalu dia bersandar di pangkal pohon kurma. Lalu dia menangis sekuat hatinya. Jibril menyeru kepadanya, "Wahai Maryam, janganlah kamu bersedih kerana di bawah kamu ada sebatang sungai." Jadi Maryam boleh mengambil keperluan daripada sungai tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Atirah tinggikan sikit boleh tak bismillah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Aiyah. Boleh. Tapi walaupun Atirah mula dengan agak rendah tadi, tapi qarar Atirah sampai. Sampai. Jadi maknanya satu kebolehan jugalah. Berapa banyak salah? Pasal banyak Okey, antaranya fahamalathu fantabadat, satu. Kemudian jid'in nakhlati. Nakhlati. Kemudian Ustaz dengar tadi macam nasyan kan. Kalau tidak dikawal tadi, bila kita perasan tu dia boleh merosakkan persembahan kita. Tapi memang ada sikit sebanyak nampak macam tak semangat dan sebagainya bila baca tu. So kena hati-hati. Lepas ni fokus, kena hati-hati. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi dengan adik Atirah minggu hadapan. Tarik perhatian orang melihat kita bercakap ni, kena senyum dulu. Sebab nampak macam stres. Jadi kalau senyum tu maksudnya orang yang mendengar pun akan terikut dengan adik Atirah penceritaan tu. Baca ayat tu, buat rumusan kisah, mudah untuk kita menyampaikan. Wallahu alam. Wallahu alam. Kena senyum Atirah. Tapi jangan senyum saja, tak cakap pun tak boleh agak. Okey? InsyaAllah boleh buat lagi. Yang terbaik mudah-mudahan. Silakan mengambil tempat anda. Itu dia adik Atirah. Baik, kita akan teruskan dengan peserta yang ketiga pada hari ini, iaitu adik Adam Hakimi. Baik, adik Adam Hakimi, sila baca daripada surah Al-Muzammil, bermula ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila nisfahu أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan selimutnya, dan kemudian baginda melaksanakan perintah Allah dengan bangun pada waktu malam untuk menunaikan solat yang berupa qiyamul lail. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tengok tadi adik Adam baca Taranum Nahwan tadi macam takut-takut je, pasal apa? Tak tahu. Tu dia. Kena steady lah kan. Burdah contohnya masukkan sikit-sikit kan. Burdah tahu burdah? Bunga lagu ni Taranum kan. Contoh. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Contohlah. Huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang mat asli adik Adam masih lagi ada lebih.
hampir 2,5 ataupun kita panggil fuwaiqul mat. Latih lagi sebab adik dah boleh taranum tu. Tambahkan lagi insya-Allah. Masih. Adik sebut tentang anjuran untuk bangun malam, satu anjuran untuk sebuah kekuatan. Sepatutnya adik lontarkan dengan sebuah kegagahan. Biar pendengar rasa terpanggil untuk pakat-pakat bangun malam ni. Jadi kita nak biar bicara kita merangsang pelan tindakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan teruskan dengan peserta seterusnya. Adik Muhammad Aiman Ramli. Silakan Ustaz Tarmizi untuk soalan. Sila baca surah An-Naml bermula ayat 15 dengan tarannum Nahawand. Silakan adik Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi fattalana ala katsir min ibadihil mu'minin wa warisa Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ini menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kebolehan untuk memahami bahasa binatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz memang menunggu-nunggu bacaan daripada adik Aiman. Alhamdulillah Ustaz dengar pada malam ini dan alhamdulillah adik Aiman dapat baca dengan baik. Mula-mula nahwan 1 2 3 nahwan, lepas tu tak tahu dah. Ya. Lepas tu masuk balik. Jawab balik pada kata Ustaz wa husyara tadi. Jawab balik nahwan. Oh masya-Allah. Kan? Jadi maksudnya Ustaz nak sebut kat sini, jika adik Aiman melalui proses pembelajaran ulang dan ulang, jumpa dengan ustaz, belajar dan sebagainya, subhanallah, Ustaz yakin dan percaya adik Aiman akan menjadi seorang qari, bahkan akan menjadi pendakwah cilik pilihan dan hebat satu masa nanti insya-Allah taala. Dari segi tajwid, adik Aiman kena hati-hati. Contoh pada kalimah Dawud tadi Ustaz perasan, Dawuda. Kemudian ada juga mat asli yang adik baca lebih, faddal alladhi faddalana ala, semua lebih. Kemudian ada 2-3 tempat waqaf yang adik berhenti. Waqaf kalau darurat okey, cuma adik nak mula balik tu. Kan, adik terus ambil. Contoh min ibadihi, berlatih lagi. Mudah-mudahan adik berjaya. Sebenarnya Ustaz tertunggu-tunggu untuk adik Aiman sebut tentang semut. Sebab kisah ni antara yang menariknya kisah semut. Kalau sebut semut tu, oh cantik lah. Tapi walau bagaimanapun bagus. Cuma Ustaz tengok bila Aiman ni bila bercakap banyak tengok bawah. Ya, kalau boleh bila tunduk bawah tu menampakkan kita tidak confident. Kalau boleh pandang depan, pandang dinding tak, pandang abang kamera pun tak apa. Ya, supaya nampak confident. Ya, wallahu alam, apa pun semoga sukses, berjaya insya-Allah. Masya-Allah. Aiman dia tunduk bawah tadi, dia cari semut. Dia cari semut kan? Ada tak jumpa? Jumpa. Okey, kita akan bersama dengan peserta seterusnya, adik Muhammad Zaidanul Amin. Silakan Ustaz Tarmizi untuk soalan. Sila baca surah Al-Mu'minun bermula ayat 23 dengan tarannum Nahawand. Silakan adik Amin. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Baginda adalah rasul yang ketiga. Baginda menyuruh kaumnya yang menyembah berhala agar menyembah Allah yang esa. Baginda berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah kerana tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia." Namun seruan Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh kaumnya dan mengatakan Nabi Nuh alaihissalam seorang yang gila. Sungguh pun begitu, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun lamanya. Tetapi seruan baginda seperti mencurah air ke daun keladi. Apakah hadirin hadirat tahu apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam supaya membina kapal yang besar yang dimuatnya haiwan yang berpasang-pasangan dan orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat dan mengeluarkan air dari bumi. Maka matilah orang kafir ditenggelami air. Padai muka orang kafir. Tiada yang selamat kecuali orang yang ada di atas kapal. Izinkan saya mengakhiri syarahan saya dengan serangkap pantun. Nabi Nuh alaihissalam membina bahtera. Bahtera dibina gagah perkasa. Iman dan amal selamat sejahtera. Kufur dan maksiat hancur binasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Amin. Ada demo. Adik Amin nak buat pada yuridu an yatafaddala tu nak masuk ikhtilal mungkinlah. Ikhtilal lahan kan. Tapi
kurang jadi tu mungkin lah. Jadi dia bunyi sumbai sikit. Tapi tak apa, cubaan yang baik. Tajwid ataupun fasahah. Ustaz Hasan tadi adik berhenti pada min qaumihi ma hadha. Lepas tu adik terus ambil illa basharun. Kan? Ulang sikit. Dan yang terakhir iaitulah pada bihadza fi abaina sampai al-awwalin tu minyak nak habis lah. Jadi mat pada aba kurang cukup. Al-awwalin pun orang kata kampung adik Amin kata beri gesek. Hujung-hujung tu kan. Tapi secara keseluruhannya bagus. Alhamdulillah, teruskan lagi, mudah-mudahan makin mantap lagi. Terima kasih. Nama sedap, syarahan pun sedap malam ni. Alhamdulillah, adik pemalu ya. Tapi adik dah buktikan bahawa pemalu adik tu pemalu yang positif. Sebab adik tetap yakin diri. Cuma lepas adik buat lawak tadi best lah tu. Nampak adik malu-malu. InsyaAllah adik ni boleh pergi jauh ni, insyaAllah. Boleh pergi jauh Okey, itu dia. Hebat mereka mengalunkan Taranum Nahawan. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan peserta seterusnya, peserta yang ke-6 pada hari ini. Kita akan bersama dengan adik Muhammad Syadril. Dia akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Taranum Nahawan. Tetapi selepas ini, kita berehat seketika. Pendakwah Cilik 2016, penggerak generasi milenial. Kembali dalam pendakwah cilik, kita dah di minggu yang ke-5. Alhamdulillah. Baik, kita akan bersama dengan peserta seterusnya, adik Muhammad Syadril. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fakhrul. Adik Muhammad Syadril Idham. Sila baca surah Al-Baqarah bermula ayat 257 dengan Tarannum Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala ialah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Mereka dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung mereka ialah syaitan, dan mereka dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Orang kafir membantah Nabi Ibrahim AS mengenai Tuhannya, kerana Allah telah memberikan mereka kekuasaan. Nabi Ibrahim AS menyatakan bahawa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula tu ada Nahwan, lepas Ilan Nur ada masuk Bayati. Tapi masuk balik pada idqal Ibrahim, masuk balik Nahwan. Masuk pula. Maksudnya bolehlah. Syadri boleh sebenarnya. Dari segi tajwid tak ada kesalahan yang ketara. Cuma mula-mula je yukhrijuhum mina. Kurang cukup situ. Dan yang kedua iaitulah fa'ti biha minal maghrib. Maghrib. Ustaz Asam dengar marah. So tak ada qala-qala kat situ. Kalau berwakaf kan ada maghrib. Cuba. Maghrib. Aywa. Fathullah alaih. So alhamdulillah, mudah-mudahan berjaya lagi dan kena latih lagi fokus. Terima kasih. Bagus, nampak ada confident tu. Tahniah, mudah-mudahan adik Syadril ni akan jadi seorang pendakwah yang hebat satu hari nanti. InsyaAllah, kecil orangnya tetapi suara tinggi lantang. Baik, kita akan bersama dengan peserta seterusnya yang cukup istimewa. Setiap minggu pastilah kita menunggu persembahannya kerana adik ini adalah jemputan istimewa kita, iaitu adik Adriana. Baiklah, kita persilakan Ustaz Tarmizi untuk ajukan soalan. Silakan Ustaz. Adik Nur Adriana binti Abdul Murad, sila baca surah Yusuf bermula ayat 7 dengan tarannum Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه بكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intibatil saya dapat dari surah ini adalah kisah Nabi Yusuf AS dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya telah merancang untuk mengalih perhatian ayandanya bagi Nabi Yusuf AS.
Ada yang mencadangkan supaya Nabi Yusuf dibunuh dan ada yang mencadangkan Nabi Yusuf dibuang ke dasar telaga. Mereka meminta izin bapa mereka untuk membawa Nabi Yusuf keluar bermain-main demi melaksanakan rancangan mereka itu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, tenang orangnya, pandai baca Quran. Macam mana Ustaz Tamizi rasa? Dari segi bacaan adik Adriana, pada minggu ini Ustaz tak dengar cuplikan ataupun intonasi suara turun naik daripada adik Adriana. Ya, mungkin sebab surah Yusuf ni antara surah yang agak susah, tapi Adriana tetap dapat boleh baca. Namun adalah sedikit sebanyak kesilapan yang boleh diperbaiki sebenarnya, dan Ustaz ucap tahniah kepada adik Adriana kerana berani. Mudah-mudahan adik terus menjadi pendakwah di sini dan di luar sana, insya-Allah taala. Terima kasih adik Adriana. Adik, masya-Allah, Allah tarik nikmat melihat. Tapi Allah masih bagi tangan, Allah masih bagi kepekaan terhadap arah suara, kepekaan terhadap cahaya, kepekaan terhadap bunyi. Jadi adik manfaatkan, gunakan nikmat-nikmat yang ada itu. InsyaAllah adik akan lebih best lepas ni, insyaAllah. Masya Allah, yang pasti Adriana sudah menggunakan peluang sebaik-baiknya yang diberikan kepadanya. Peluang yang sangat mahal kita jemput khas untuk bersama-sama dengan adik-adik pendakwah yang lain untuk kita belajar tentang ilmu Al-Quran. Okey, kita nak bersama dengan peserta seterusnya. Peserta yang ke-8 juga mempunyai suara yang unik, suara yang lunak, tetapi muka dia relax je. Silakan Ustaz Tarmizi untuk soalan. Adik Ahmad Ashraf Azra'i, sila baca surah Sad bermula ayat 41 dengan tarannum Nahawand. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tadi menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam, tentang kesabarannya diuji dengan godaan syaitan dan bencana. Oleh sebab itu, Nabi Ayub alaihissalam menjadi hamba yang baik dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bacaan, dan yang menarik ialah qit'ah yang adik buat pada wasyarab satu, dan adik buat pula pada lepas itu wa mithlahu ma'hum, menggabungkan jawab dengan bul jawab. Subhanallah, adik dah menjawab tarannum Nahwan, dia ekstra dengan ros pula. Teruskan lagi, tambah fokus dan buat latihan lagi, insya-Allah. Bagus.
Jadi Ustaz tengok bila bercakap tu di tangan genggam. Bila genggam nampak kita takut. Kan? Jadi kena lepaskan tangan tu. Jangan orang tengok macam kita duduk macam kayu je. Wallahu a'lam, mudah-mudahan terus berjaya. InsyaAllah. Terima kasih Imam Huda Hassan. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Okey, selepas ni kita akan menyaksikan peserta seterusnya. Tetapi kita nak berehat seketika. Pendakwah cilik penggerak generasi milenial selepas ini. Kembali dalam pendakwah cilik penggerak generasi milenial. Alhamdulillah kita dah pun dengar 8 peserta menyampaikan tugasan minggu ini dengan Tarannum Nahwan. Baiklah, kita akan bersama dengan peserta yang terakhir pada malam ini, adik Farhana ataupun Murni. Kita silakan Ustaz Tarmizi untuk soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fakhrul. Adik Farhana, sila baca surah Al-Baqarah bermula ayat 30 dengan Tarannum Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh Khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'u kullaha thumma 'aradahum ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Kisah Adam dan Hawa, terbit di syurga, tenang di jiwa, menggegarkan nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan bagi ayat yang saya baca tadi mengisahkan perintah Allah supaya malaikat sujud kepada Adam alaihi salam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ia berlagak sombong lalu dimasukkan ke dalam golongan orang kafir. Allah berfirman, "Tinggallah kamu wahai Adam dan isterimu di dalam syurga. Makanlah dengan nikmat sesukamu. Tetapi
Jangan sesekali kamu hampiri pohon itu. Nanti kamu akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang zalim. Syaitan pun apa lagi? Cuba memperdayakan keduanya sehingga akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya dikeluarkan dari syurga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara masya-Allah. Lantunan suara adik Murni ada satu suara yang sangat jelas. Cuma mungkin malam ini tak cukup latihan ke apa. Kan? Ada 2-3 tempat yang adik tersilap baris. Kan? Wa yusfiku wa yasfiku contoh kan. Asma'u asma'a contohnya kan. Itu barangkali sebab adik mencari-cari taranum tu. Jadi dia beri kesan kepada fokus dalam bacaan. So jika ada lagi ruang pada minggu yang akan datang, adik kena fokus betul dan latihan tu kena kerapkan lagi. Bacaan, baca dulu, lepas tu taranum pula. Boleh? InsyaAllah saya doakan berjaya insyaAllah. InsyaAllah adik ni seorang yang confident. Tapi risikonya, bahayanya orang yang confident ni, dia boleh pergi jadi terlalu confident. Bila terlalu confident, kita akan ambil ringan persiapan sebelum sesuatu persembahan. Kat situ ada bahayanya lah. Sebab kita akan mudah lost. Ya, dalam bicara umum ini, adik sebagai pembicara, adik kena ingat, adik ada audience, ada ucapan dan ada situasi. 4 unsur ini. Dalam bicara umum, eye contact itu bagus. Tapi dalam membaca Al-Quran, mata kita itu nampak melia. Bila banyak sangat jeling kat juri, jeling dekat kawan-kawan. So mata itu akan menyebabkan adik terganggu khusyuk adik dengan bacaan. Jadi insya-Allah lepas ni adik cuba kawal eye contact di situasi yang sepatutnya. Baiklah, terima kasih Ustazah Fatimah Syarha. Para penonton sekalian, secara keseluruhannya persembahan ke semua peserta pada minggu ini amatlah baik. Apapun kita tunggu keputusan juri selepas ini, kita saksikan terlebih dahulu rangkuman 9 peserta untuk minggu ini. Saksikan. Yang wajib dan menyatakan yang sebenarnya. Ingin melahirkan Isa, lalu dia bersandar. Baginda melaksanakan perintah Allah. Walaqad ataina, diberikan kebolehan untuk memahami. Yuridu ay, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ialah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Laqad kana fi Yusuf. Ada yang mencadangkan supaya Nabi Yusuf dibunuh. Wadkur abdana, menjadi hamba yang baik. Inni ja'ilu, mereka pun sujud kecuali iblis. Itulah dia rangkuman 9 peserta pendakwah cilik untuk minggu yang kelima. Baik, apapun, kita akan umumkan peserta terbaik pilihan juri. Dan setiap minggu kita akan umumkan dan mereka akan mendapat sagu hati. Wang tunai RM500 sumbangan Salam HD. Dengan itu kita persilakan Ustazah Fatimah Syarha untuk mengumumkan peserta pilihan juri bagi minggu ini. Silakan Ustazah. Peserta pilihan juri yang malam ini pandai sungguh mempedulikan keperluan dan kehendak pendengar. Tak lain tak bukan Muhammad Zaidanul Amin. Masya Allah, tepukan untuk Zaidanul Amin. Masya Allah, orang Kelantan. Okey, seronok tak? Suka? Tetapi bukan bermakna Amin terselamat daripada tersingkir. Itu bukan syaratnya. Dan juga bukan bermakna adik-adik yang lain, Ashraf, Adam, Aiman, Syadril, Faris, Fakrul, Nadira, Adriana dan juga Murni, mereka tidak hebat. Anda sendiri sudah menyaksikan kehebatan mereka mengalunkan taranum nahwan minggu ni.
dan juga menyampaikan syarahan dengan penuh semangat. Cuma itulah keputusan juri. Kita akur dan redha kerana sekarang saya akan umumkan 2 markah terendah. Dipersilakan untuk ke depan. Nama yang pertama yang mendapat markah terendah pada minggu ini, minggu yang kelima, cabaran makin hebat, Taranum Nahawan. Persilakan Adi Aiman. Nama yang kedua yang diberikan kepada saya mendapat markah terendah untuk minggu ini, adik Adriana. Masya Allah. Dengan ini, adik-adik di belakang yang tidak saya umumkan nama, anda terselamat minggu ini. Dipersilakan kembali ke tempat duduk anda. Teruskan perjuangan untuk minggu harapan, insya-Allah. Masih lagi jauh perjalanan kita. Dan di kiri dan kanan saya, kedua-duanya anak yang cukup istimewa, adik yang cukup berbakat besar dan ada potensi yang subhanallah Allah SWT berikan kepada mereka, mungkin tidak ada pada yang lain. Tetapi inilah pertandingan. Sekali lagi Aiman, kita bersama pada minggu ini. Sekarang saya akan umumkan peserta yang akan meninggalkan kita pada malam ini. Aiman, awak bersedia ke? Sebarang keputusan? Adakah Aiman redha? Ya. Baiklah, saya tak nak buang masa lagi. Adriana, boleh ikut saya? Kita ke tempat Adriana. Atira, saya minta izin, boleh tak Atira duduk di sebelah kiri? Adriana sila duduk. Saya nak Adriana pegang tangan kawan-kawan kiri dan kanan. Pegang tangan, rasa tangan Atira. Ini siapa? Sebelah kanan ni siapa? Atira. Sebelah kiri? Muni, rasalah. Tangan inilah yang sentiasa menjaga Adriana sepanjang 5 minggu. Seronok tak? Seronok. Pegang dan rasa. Kerana minggu harapan, Adriana tidak lagi dapat merasai tangan kawan-kawan ini. Kerana Adriana terpaksa meninggalkan kita untuk minggu ini. Maafkan kami Adriana. Apapun, kami bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pinjamkan Adriana kepada kami agar memberi impak dan memberikan kita semangat untuk terus belajar Al-Quran. Adriana adalah anak yang istimewa, banyak masa depannya sangat cerah dan besar potensinya. Teruskan Adriana, awak adalah pendakwah cilik yang membuka mata semua orang. Baiklah Aiman, dengan ini awak terselamat. Tahniah Aiman bersama dengan kawan-kawan. Subhanallah, teruskan perjuangan. Inilah dia suka dan duka mereka. Tak dapat mereka gambarkan kerana mereka begitu akrab, bukan sahaja di dalam pertandingan tetapi juga di luar sana. Baiklah, itulah keputusan untuk minggu ini. Dan minggu harapan kita akan bersama dengan 8 orang peserta pendakwah cilik dengan tugasan yang baru, dengan taranum yang baru yang pastinya lebih mencabar. Siapakah akan terus kekal di pentas ini dan siapa pula yang akan meninggalkan kita minggu harapan. Kita ucapkan terima kasih kepada kesemua juri-juri kita, Ustaz Tarmizi, Ustazah Fatimah Syarha, Ustaz Hasan Adli, Masya Allah, yang cukup memberikan impak kepada kita dengan ilmu-ilmu mereka. Follow kami di Instagram, Twitter, Facebook Pendakwah Cilik. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami. Doakan kami yang baik itu daripada Allah, segala kelemahan itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.